Bagaimana kalau Tuan Speaker ditangkap, 28 hari dibawa ke dalam penjara, family tidak tahu di mana kamu, dipukul, dibelasah. Bukankah Tuan Speaker akan menentang perkara itu dan meminta untuk keadilan? Banyak kes di mana orang itu mengadu selepas beliau ditahan 28 hari, dipukul, dibelasah oleh pihak polis, keluarganya diugut, pihak polis dan pihak berkuasa minta wang untuk rasuah dan sebagainya untuk kes itu diselesaikan. Kita semua tahu perkara ini. Ini Dewan Rakyat telah dengar perkara ini untuk tahun bertahun. Di bawah Seksyen 117, Tuan Speaker, seseorang itu perlu dibawa ke magistrate 24 jam selepas beliau ditangkap. Dan permohonan dibuat untuk riman. Tujuan perlembagaan ada, peruntukan itu adalah untuk memberikan forum kepada seseorang yang ditangkap itu untuk membuat aduan kepada magistrate. Sekiranya orang itu dipukul, sekiranya seseorang itu dilayan dengan tidak adil, maka ada forum untuk beliau membuat aduan. Itu adalah tujuan dia. Tetapi bila kita lihat kepada peruntukan 45 ini, cukup jelas bahawa untuk 28 hari seseorang itu tidak ada forum. Tidak dibawa ke hadapan magistrate, tidak dibawa ke hadapan sesiapa untuk tahanan lanjutan riman. Ini bermaksud, Tuan Speaker, ada ruang untuk undang-undang itu disalahgunakan. Banyak kes di mana orang itu mengadu selepas beliau ditahan 28 hari, dipukul, dibelasah oleh pihak polis, keluarganya diugut, pihak polis dan pihak berkuasa minta wang untuk rasuah dan sebagainya untuk kes itu diselesaikan. Kita semua tahu perkara ini. Ini Dewan Rakyat telah dengar perkara ini untuk tahun bertahun. Tapi hari ini kita nak luluskan lagi satu undang-undang yang membenarkan tahanan 28 hari tanpa ada forum seseorang itu membuat aduan. Apakah undang-undang ini undang-undang yang adil? Ya, kita hendak ada ruang untuk pihak polis minta masa untuk tahanan untuk seseorang itu disiasat. Yes, siasatan itu perlu dilaksanakan. Tetapi betapa adilnya kita ada peruntukan yang membenarkan tahanan, polis boleh ambil tindakan siasat, tapi orang yang ditahan itu tidak dibenarkan sama sekali membawa aduan ke pihak-pihak berkuasa atau pengadilan. Ini masalah dia. Dan Tuan Speaker, saya sebut tadi pada awalnya, apakah alasan sebenarnya undang-undang ini ataupun usul ini perlu diluluskan? Kenapa kita nak batalkan keputusan yang dulu? Manakah kerajaan ini masa itu? Sebenarnya mereka nak batalkan kerana mereka gagal hadir dalam parlimen pada hari itu. Kalau betul keluarga Malaysia, kalau betul undang-undang ini sangat penting, di manakah semua ahli parlimen mereka hari itu? Memalukan. You come to parliament, you say it's important, but you don't have the numbers. Dan oleh itu kamu menghadapi keputusan di mana usul itu ditolak. Tuan Speaker, kami di sini membawa perkara ini untuk kepentingan awam. Baik kalau perlu disiasat-siasat. Tapi mana kita boleh sokong satu undang-undang yang membenarkan tahanan tanpa ada akses kepada hakim? Bagaimana kalau Tuan Speaker ditangkap, 28 hari dibawa ke dalam penjara, family tidak tahu di mana kamu, dipukul, dibelasah. Bukankah Tuan Speaker akan menentang perkara itu dan meminta untuk keadilan? Itu apa yang kita sebut di sini. Undang-undang perlu untuk siasatan. Kita setuju. Tapi jangan kita lupa bahawa orang yang ditahan itu juga ada hak. Dan di sini saya berdiri untuk menyatakan bahawa hak itu adalah hak yang dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan kami sebagai rakyat Malaysia di bawah Perlembagaan Persekutuan, we should respect the Constitution. Pastikan bahawa undang-undang yang diluluskan itu mempunyai ruang untuk orang yang ditangkap dan ditahan itu untuk membuat aduan sekiranya beliau atau undang-undang disalah laksanakan terhadap dia. Di atas alasan itu, kita membantah terhadap usul ini. Keputusan sudah pun dibuat. Dan Tuan Speaker, sekiranya ada kesalahan dilaksanakan hari ini, undang-undang masih ada yang membenarkan pihak berkuasa boleh mengambil tindakan untuk mengatasinya. Oleh itu dan di atas asas itu, saya membantah usul ini, Tuan Speaker. Terima kasih.